Ada, okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baca doa. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, baik. Okey, kita buka buku teks. Kita akan belajar topik pertama tahun 6. Okey, kita akan belajar topik pertama tahun 6 ya. Okey, bagi murid-murid yang tak dapat join pagi ni, cikgu akan hantar video ni kepada awak. Boleh tengok, tonton daripada mula sehingga habislah. Bagi murid-murid yang dapat bersama cikgu kita pagi ni, terima kasih. Okey, bagi murid-murid yang tak dapat, sila pastikan buku teks berada bersama anda lah. Okey, murid-murid yang ada bersama cikgu sekarang ni, sudah pasti ada buku lah. Okey, baik. Okay, kita akan memulakan topik pertama tahun 6. Okey, hari ini dan akan berjalan seterusnya lah. Jadi, bagi murid-murid yang dapat join, terima kasih. Yang tak dapat join, silalah follow video. Sebab, cikgu nak beritahu, matematik bukan seperti subjek lain, tak baca, tak lulus. Ada subjek tak baca pun boleh lulus. Matematik ni, dia kena dengar, kena faham konsep betul-betul. Kemudian dia kena belajar jalan kira. Selepas belajar faham kira, kena cekapkan jalan kira. Barulah boleh. Okey. Kalau kita tak belajar konsep dan belajar jalan kira yang kita kena tahu, susahlah matematik kita. Faham? Syazwan? Dengar tak Aisyah? Bagi respon sikit. Baik, terima kasih. Baik. Syazwan ada? Ada. Alright. Clear soal cikgu Syazwan ada sebelah ke? Fauzan ada sekali ke tu? Fauzan pun ada? Fauzan pun boleh belajar sekali Kalau ada boleh dengar sekali. Syazwan, Fauzan ada tak dekat saudara, ada tak sepupu yang kat situ tahun 6 sekali? Ada tahun 5 tak? Tak ada Kalau ada boleh belajar sekali. Okey, boleh tengok handphone sekali. Kalau nak link, boleh bagi link. Boleh belajar sekali kalau ada saudara. Cikgu tak ada masalah sebab murid kita tak ramai, ada 2 orang je. Murid berlemang tak ada masuk ni. Kalau ada nak masuk boleh. Okey, cikgu memang limitkan sampai 10 atau 15 orang. Jadi kalau tak ramai sangat, okey, dia tak mengganggu. Okey, baik. Kita tengok nombor dan operasi. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks tu, yang A tu dia tulis apa? Jom belajar guna kalkulator, betul? Betul tak? Dekat buku teks awak tu? Betul. Okey, Aisyah, cuba bacakan bilangan yang diekspor untuk keju. Jenis kek lapis keju. Berapa bilangan ekspor dia tu? 752,168. Okey, Tania. Okey, Sazwan, berapakah bilangan yang diekspor untuk kek lapis strawberry? Buku surat apa tu? Buku surat 1 Sazwan. Buku teks. 1. Strawberry tu. Berapa bilangan yang diekspor kek lapis strawberry? Kek lapis strawberry. 319,804. 800? 319,504. Baru betul. Okey, baik. Tak ada masalah baca nombor. Okey, baik. Kita bukan nak baca pasal nombor tu sangat pun. Alhamdulillah, cikgu yakin murid-murid yang ada dalam sekarang ni online ni boleh membaca, dan cikgu harap murid-murid yang tak dapat bersama dalam online ni, yang akan tengok video ni, bolehlah baca nombor dengan baik dan cikgu khususnya murid-murid berlemang lah cikgu harap yang ada handphone, yang ada internet tu, usahalah bangun pagi, tengok jadual kelas Google Meet. Matematik ni memang kena Google Meet, kena jumpa cikgu, kena dengar cakap cikgu apa yang cikgu cerita. Kalau tak dengar memang tak boleh belajar matematik ni. Okey, matematik ni memang kena bersemuka. Okey, susah kalau tak bersemuka, tak dengar. Cikgu kena terangkan. Okey, baik, pagi ni kita nak tengok skrin awak, keluar tak gambar kalkulator? Keluar.
Alright, baik. Tengok dekat skrin awak tu, kalkulator. Okey, macam mana nak guna kalkulator ni? Pernah tak pegang kalkulator? Pernah. Pernah Okey. Kalkulator ni ada kalkulator jenis 12 digit. Okey, yang ni kalkulator 12 digit. Okey. Dalam kalkulator ada butang on Macam mana nak guna kalkulator kalau orang tanya? Apa langkah pertama? Tekan nombor. Salah. Nak guna kalkulator, langkah pertama tekan on. Tak tekan on, kalkulator tak berfungsi. Okey, butang nombor, butang operasi. Operasi tu apa? Tambah, tolak, darab, bahagi. Okey. Okey, contoh yang kita ada sekarang ni. Okey, awak ada kalkulator tak sebelah kiri awak, kanan awak? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada tak apa. Baik. Tapi awak pernah guna kalkulator Pernah guna Pernah. Pernah guna. Okey, tahu kan macam nak guna kan? Okey, baik. Tekan butang on. Tekan butang nombor, betul? Tanda tekan operasi. Tekan butang nombor, tekan sama dengan. Betul? Betul tak? Okey, dalam kalkulator ada simbol. Tengok yang ni. Tengok yang ni. Tengok yang ni. Yang cikgu bulatkan ni. Nampak tak ni? Dalam kalkulator ada simbol tu tau. Kalau awak tekan nombor, itu apa maksudnya? Jarakkan antara nombor. Itu saja, dia tak ada masalah. Okey, baik. Okey, kita ada tambah, kita ada darab. Okey, kita ada tambah, kita ada darab. Okey, soalan kedua ni, 39,217 tambah 11,842 darab 15. Baik, kita ada tambah dengan darab. Okey, masa tahun 5 kita ada belajar operasi bergabung. Okey. Syazwan, operasi mana yang kita kena buat dulu ni? Darab. Kenapa kena buat darab dulu? Kan tambah kat depan tu. Sebab dia lagi besar. Ya ke? Awak belajar kat apa konsep yang awak belajar? Kubah guling. Itu kuih kat Kelantan, kubah guling. Aisyah. Kenapa kena buat darab dulu? Sebab darab lagi besar daripada tambah. Ya ke? Darab lebih besar? Itu ke penjelasan dia? Sebab dia dalam apa? Badatato. Aisyah pernah dengar tak kuda batato? Tak pernah. Tak pernah dengar. Bot mas? Tak pernah. Oh, tak pernah juga. Okey, tak apa. Okey, cikgu terangkan. Okey. Aisyah, dalam sistem matematik untuk operasi bergabung, okey, OB. Operasi bergabung kita ada sistem kuda batato. Tahniah Syazwan. Syazwan ke Fauzan yang ingat tu? Saya. Syazwan okey. Aisyah, ku ni ialah kurungan, okey. Da ni ialah darab, ba inilah bahagi, ta adalah tambah, to adalah tolak. Kalau kita tengok susunan nombor ni, susunan perkataan ni, dia bermula daripada sini. Ku. Dan menuju ke to. Okey. Yang paling depan adalah yang paling berkuasa. Kalau contoh kita jumpa soalan macam ni. Aisyah, tengok ni Aisyah. 2 tambah 3 dalam kurungan, darab 3. Siapa nak buat dulu ni? Nombor mana kita nak buat dulu ni? Darab. Syazwan, kita nak buat siapa dulu ni Syazwan? Kurungan. Ya, okey Aisyah, cikgu terangkan. Mungkin Aisyah belum faham. Ku ini kurungan. Da ini darab, ba ini bahagi, ta tambah to tolak. Kalau kita jumpa susunan soalan macam ini, kita nampak soalan kurungan dulu. Kita tengok balik ku da batato. Kita sebut apa dulu? Ku. Kurungan paling depan kan? Maka kurungan yang paling besar, paling berkuasa. Maka kita kena selesaikan dulu. 2 tambah 3, 5. Darab 3, salin balik. Baru selesaikan operasi darab. 5 darab 3, 15. Faham tak Aisyah? Faham? Dia macam gitu Aisyah. Dia kena buat dulu. Dia kena selesaikan dulu. Okey? Itu kuda batato. Okey. Cikgu bagi lagi satu soalan. Okey, ni operasi apa yang terlibat ni? Tambah dengan tolak. Tambah dengan tolak. Nak buat siapa dulu?
Tambah. Okey, betul. Buat tambah, lepas tu buat tolak. Okey, cikgu buat lagi satu soalan. Ni operasi apa pula yang ni? Tolak dengan tambah. Nak buat siapa dulu? Aisyah, kita nak buat siapa dulu ni? Ha? Tambah. Okey, Aisyah kata buat tambah. Baik Aisyah, ada satu lagi yang cikgu akan terangkan. Aisyah, okey, tadi soalan yang ini ada tambah dengan tolak, betul? Aisyah kata buat tambah dulu, betul? Betul. Okey, jawapan Aisyah tu betul. Kemudian cikgu buat soalan yang ini, kita ada tolak, ada tambah. Aisyah, kalau jumpa tolak dengan tambah, kita buat tolak dulu. Kemudian buat tambah. Cikgu kata tadi ikut susunan kuda batato, betul? Betul tak? Kalau yang kita sebut dulu, kita jumpa dulu dia paling berkuasa. Baik Aisyah, dengar betul-betul. Syazwan dengar betul-betul. Kalau awak jumpa daba, kalau awak jumpa tato, darab dengan bahagi, kalau awak jumpa bahagi dulu, awak buat bahagi dulu. Kalau awak jumpa darab dulu, buat darab dulu. Begitu juga tambah dengan tolak. Kalau awak jumpa tambah dulu, awak buat tambah. Kalau jumpa tolak dulu, buat tolak dulu. Kenapa dia boleh buat dulu, cikgu? Darab dengan bahagi, kuasa dia sama. Walaupun dalam susunan kita jumpa da dulu. Begitu juga tambah dengan tolak, tato. Dalam susunan kita jumpa tambah, ta dulu. Lepas tu tato. Tolak. Kenapa dalam soalan kalau jumpa tolak dengan tambah boleh buat tolak dulu? Kuasa dia sebenarnya adalah sama. Dia sama besar. Faham Aisyah? Faham. Aisyah tak pernah dengar ke kuda batato ni? Tak pernah dengar penjelasan dia? Tak. Ni first time dengar ni? Ya. Masa tahun 4, tahun 5 tak pernah dengar? Tak pernah. Okey, mungkin tahun lepas tak sempat belajar kot. Operasi bergabung ni cuti lama kan? So alhamdulillah dapat dengar Faham Syazwan okey Syazwan? Faham. Okey. Syazwan dah dengar banyak kali ni. Okey, baik. Alright. Okey, baik. Tapi sekarang ni kita bukan nak kira guna manual, guna tangan. Ni kita tengah belajar kira guna calculator. Kalau guna calculator, so kita nak tekan siapa dulu ni? Aisyah. Dalam soalan B ni, kita nak tekan yang mana dulu? Tambah. Tambah. Soalan B tu. Ada tambah dengan darab. So kita kena buat yang mana dulu kalau tekankan guna calculator? Darab. Walaupun guna kalkulator, kita akan tekan yang darab dulu tu. Faham? Kalau kalkulator biasa, kita kena tekan yang darab dulu. Kalau kalkulator abang-abang kakak kita yang sekolah menengah tu nanti, yang itu kita boleh guna kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik kita tekanlah tambah darab pun dia tak kisah. Dia akan keluar yang jawapan yang tepat. Tapi kalau kalkulator yang biasa, yang tahun 6 ni, terima kasih. Syazwan dengan anak Ustaz Syafirul. Yang lain semua tak masuk. Dah jenam. Aisyah. Akak nak masuk tak? Nak masuk ke? Anak-anak kak. Boleh? Tahun berapa? 2 dengan 1. Kata 1 saya buat juga. Ni tahun 6 ni. Yang tahun lepas dia tak belajar, saya masukkan juga. Hafiza masuk juga, kadang-kadang belajar. Dia sebab dia nak ulang kaji yang tajuk tak belajar. Dia kata 2. Oh, dia kata 2 Okey, 2 dengan 1. Cikgu Azri masuk juga darjah 2. Okey, nanti saya masukkan nombor Kak Ala dalam grup. Okey, baik. Murid-murid kita sambung. Cikgu Fadilah datang sekolah, Fazal Azwan. Okey, baik, dia hantarkan ni borang akuan murid. Okey, baik. Kita sambung Okey, betul kata Aisyah tadi, kena tekan darab dulu, kemudian baru dapat. Okey, kita tengok contoh dia. Langkah 1. Tekan on lah nampak tu, dia suruh tekan darab dulu. Nampak tak tu paparan tu? So bila tekan darab kita akan dapat apa? 177,630. Lakukan operasi darab dahulu kemudian baru tambah. Langkah 2, cikgu dah terconteng tu lepas dapat jawapan tadi, tekan jawapan tadi semula dan tekan tambah dengan 39,217. Maka jawapan akhir tekan sama dengan, kita akan dapat 216,847. Jelas macam mana nak guna? Jelas. Alright. Okey. Syazwan, ni sekarang operasi apa ni? Operasi bahagi dengan tolak. Okey, kalau guna kalkulator ke, guna manual ke, operasi mana dulu kita nak tekan ni? Bahagi.
Ya, kita guna bahagi. Kalau kira guna tangan pun tetap kena guna bahagi. Kalau tekan kalkulator pun kena buat guna bahagi. Kenapa? Bahagi lebih berkuasa. Faham tak? Kudabat, tato. Bahagi lebih depan daripada tolak tu kan. Okey, sama juga konsep dia. Tekan on, tekan masukkan nombor, tekan bahagi. Nombor balik tekan sama dengan dapat jawapan 8652. Nampak tak tu? Nampak? Okey, kemudian kita akan tolakkan dia. Masukkan nombor yang tadi. Okey. Tapi kena hati-hati. Kita buat bahagi dulu kan? Maka bahagi tu duduk dekat depan. 8,000 sebab bila tolak mesti nombor besar tolak nombor kecil. Okey, 8,652 tolak 2,116. Maka kita dapatlah 6,536. Boleh? Boleh. Jelas? Alright. Okey. Cuba tengok yang ni. Okey, Aisyah, ni ada operasi apa kat sini? Okey, Aisyah, ada operasi apa kat sini soalan ni? Aisyah? Are you there? Aisyah? Okey, Syazwan, kita ada berapa operasi kat sini, Syazwan? Tambah dengan bahagi. Ada lagi satu operasi tu. Operasi apa tu? Kurungan. Kurungan tu pun dikira sebagai operasi. Sebab tu kita panggil kudabatato. Okey, Syazwan. So, kita nak selesaikan yang mana dulu ni? Kurungan. Ya, kurungan dulu. Okey, langkah 1. Okey, on. Okey, kita kena buat yang tu dulu. Sebab dia berada dalam kurungan. Dapat jawapan 21,296. Bila dah dapat gitu, kita akan teruskan dengan bahagi dengan 22. Nombor yang kita dah buat dulu tadi, tekan on, tekan balik nombor tu. Masukkan nombor 21,296, tekan operasi bahagi. Bahagi dengan 22, tekan 22. Okey, tekan sama dengan, maka hasil jawapan dia dapat 968. Boleh, Ustaz? Boleh. Okey. Baik, Aisyah. Aisyah ada tak tu? Ada. Okey, baik Aisyah. Aisyah jelas tak tadi yang tadi tu? Yang ni? Yang ni jelas tak? Ada tanda Jelas. kurungan? Okey, Jelas. baik. Tadi cikgu tanya Aisyah tak menyaut. Cikgu ingatkan Aisyah tak ada. Okey, baik. Ada lagi Okey, baik. Cuba tengok soalan ni murid-murid. Murid-murid sekarang buka muka surat 3. Buku teks. Kita nak belajar suatu benda yang paling penting. Suatu benda yang sangat penting yang awak akan bawa sampai bila-bila. Di sekolah menengah sampai universiti awak akan belajar benda ni. Awak akan bawa kemahiran ni. Sebab tu murid-murid yang masuk tingkatan 1 tahun ni, tahun lepas tahun 6 dia tak banyak belajar. Mereka akan mengalami kesukaran sikit. Sebab apa yang cikgu nak terangkan sekarang ni akan ada di tingkatan 1. Okey? Dah sedia semua? Baik. Soalan dekat sini kita ada berapa? 681,797. Okey, 681,797 bahagi dengan 7. Okey. Syazwan, offkan mic Syazwan. Cikgu dengar suara makcik awak tu. Okey. Terdengar. Okey, offkan mic dulu. Syazwan, Fauzan. Okey, baik. Bundarkan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Bundarkan, offkan mic sebab cikgu tengah baca ni. Okey, baik. Bundarkan jawapan kepada 2 tempat perpuluhan. Ada tak dalam buku tempat awak tu dia tulis satu tempat perpuluhan? Nombor buku surat 3 tu. Yang A dengan B tu, 4A, 4B. Ada nampak tak tu? Lepas tu dia kata, saya bundarkan jawapan kepada 2 tempat perpuluhan. Ada tak tu? Ada. Murid-murid, ini kemahiran yang paling penting, sangat penting. Awal-awal kita dah jumpa. Membundar. Selalu kita bundar apa? Bundarkan kepada 1,000 terdekat. Bundarkan kepada puluh terdekat. Betul tak? Betul. Lagi apa? Bundarkan kepada ratus ribu yang terdekat. Itu yang kita biasa belajar. Di tahun 6 kita belajar bundarkan kepada 1 tempat perpuluhan. Bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Apa dia tu? Kena dengar betul-betul sekarang. Okey, bagi murid-murid yang tak dapat join, nanti tengok video ni, dekat bahagian ni kena dengar betul-betul. Okey, khususnya murid yang tingkatan 1 sekarang ni. Mungkin awak tak terlupa ataupun tak sempat belajar. Okey. Tekan butang on mula-mula. Ini untuk kita selesaikan jawapan tadilah. Kita tekan bahagi, maka dapat jawapan. Nampak tak jawapan dalam kalkulator cikgu tu? 97, 399,
0.5714285. Nampak tak dalam kalkulator cikgu tu? Jawapannya panjang. Nampak tak? Tak nampak Kecil kan? Cikgu faham. Cikgu pun tengok dekat handphone cikgu kecil. Okey, tak apa. Okey, jawapannya tadi apa? Tu jawapannya tadi tu. Okey, sekarang Cikgu tengok. tak nampak Jawapan apa-apa. tak nampak apa-apa? Aisyah nampak tak Aisyah? Kat skrin awak Aisyah. Nampak. Syazwan, tekan gambar pin dekat handphone awak tu. Tekan kat gambar tu, tekan gambar pin. Baru dia keluar skrin. Pin. Kat gambar yang atas tu, awak kena, bila awak tekan gambar, awak klik skrin. Dah. Dah keluar dah? Dah. Dah keluar dah gambar dah? Gambar budak pakai topi. Dah. Tu adik awak tu. Rafikin pakai topi tu. Okey, baik. Okey, jawapan tadi yang dekat dalam kalkulator cikgu tadi, ini jawapan dia ni. Bila kita bahagikan nombor tadi, kita dapat ni 97,399.5714285. Awak pernah tak tekan kalkulator keluar nombor banyak-banyak macam ni? Pernah tak main kalkulator? Aisyah pernah tak? Syazwan pernah tak tekan kalkulator suka-suka, tiba-tiba keluar nombor macam ni? Ada perpuluhan, lepas tu nombornya panjang-panjang ni. Pernah tak? Pernah. Pernah. Aisyah tak pernah? Tak. Aisyah kena ambil kalkulator, cuba Aisyah buat operasi bahagi, apa-apa yang Aisyah suka-suka tekan, dia akan keluar nombor perpuluhan, lepas tu belakang perpuluhan tu, dia nombornya banyak-banyak macam gini. Okey, kalau jumpa soalan macam gini, awak bahagi, katalah awak bahagi bentuk lazim pun, keluar titik perpuluhan banyak-banyak macam gini, kita tak boleh tulis panjang-panjang macam gini. Kita boleh dua cara. Satu cara kita bundarkan kepada satu tempat perpuluhan. Cara yang kedua kita bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Okey. Cikgu, apa itu satu tempat perpuluhan? Baik, tengok. Tengok betul-betul kat sini. Perhatikan betul-betul. Nampak tak titik perpuluhan ni? Nampak tak titik perpuluhan dalam ni? 1.57 ni, nampak tak? Nampak. Okey. Satu tempat perpuluhan, apa maksudnya? Satu tempat perpuluhan itu bermaksud kita kena bundarkan nombor 5 ni. Satu tempat perpuluhan tu maksudnya selepas titik perpuluhan itu adalah tempat perpuluhan yang pertama. Satu tempat perpuluhan. Macam mana nak bundar? Bundar masih konsep yang sama. Tengok nombor sebelah. Nombor sebelah tu nombor apa tu? 7 betul? Betul. Sebelah 5 tu nombor apa tu? 7 betul? Betul. Nombor 7. 7. Dia kalau tambah 1 atau tambah sifar? Ada 7. Tambah 1. Ya, sebab nombor berapa yang tambah 1? 5, 6, 7, 8, 9. Kita tambah 1. Okey, jadi kita kena tambah 1 dekat siapa? Dekat nombor yang kita bundarkan. Nombor yang kita bundarkan tadi apa? Satu tempat perpuluhan. Siapa yang berada di satu tempat perpuluhan? Nombor 5. Tambah 1. Maka bila dah tambah 1, kita akan dapat apa? 97399.6. Cikgu, yang belakang-belakang ni dah tak ada ke? Dah tak ada lah. Dia dah tak ada. Okey, dia dah tak ada. Oh, sorry. Cikgu terkeluar. Okey. Maka 7 lebih daripada 5 tambah 1 pada digit 5. Abaikan yang seterusnya. Yang seterusnya kita jadikan sifar. Maka jawapan kita bila kita bundarkan satu tempat perpuluhan akan jadi berapa tu? 97,399.6. Boleh Aisyah? Boleh. Boleh Syazwan? Boleh. Itu masuk bundar kepada satu tempat perpuluhan. Okey. Masih gunakan nombor yang sama tadi. Tapi, okey, 97,399.5714285. Nombor yang kalkulator tadi. Tapi sekarang kita nak bundarkan kepada apa ni? Bundarkan kepada apa tu? Yang cikgu bulatkan tu. Bundarkan kepada apa tu? Dua tempat perpuluhan. Cikgu, dua tempat perpuluhan ni nak tengok nombor yang mana? Tengok titik perpuluhan dulu. Langkah pertama, tengok titik perpuluhan dulu. Baik, dua tempat perpuluhan ialah dua ke belakang daripada titik perpuluhan. So, dua ke belakang daripada titik perpuluhan nombor berapa tu? Nombor 1. Nombor yang kedua daripada titik perpuluhan. Nombor berapa tu? Kita nak bundarkan sekarang ni. 5 atau 7? 5 atau 7? 7. 7. Kena tengok betul-betul ni Syazwan. Ini titik perpuluhan.
Satu tempat perpuluhan betul-betul belakang perpuluhan. Dua tempat perpuluhan nombor yang seterusnya. Itu masuk dua tempat perpuluhan. Nombor yang berada di belakang titik perpuluhan. Apa dia? Di belakang titik perpuluhan. Itu yang kita nak bundarkan. Faham tak? Faham. Sekarang ni kita nak bundarkan dua tempat perpuluhan, maka dua tempat perpuluhan kita rujuk kepada nombor 7. Kita rujuk nombor 7. Kemudian nak bundar masih gunakan teknik yang sama, tengok nombor belakang dia. Nombor belakang dia nombor berapa tu Syazwan? 1. 1. Kalau 1 tambah sifar ke tambah 1? Tambah sifar. Tambah sifar. Okey, tambah sifar. Sebab itu nombor, bila tambah sifar kita akan dapat apa tu? 97,399.57. Sebab 7 tambah sifar tak berubah kan? Betul tak? Sama tak dengan jawapan atas ni? Sama tak? Sama tak dengan jawapan atas dalam kotak tu? Sama. Boleh faham tak macam mana nak bundar satu tempat perpuluhan? Boleh. Dua tempat perpuluhan faham? Faham. Okey, kalau faham, cikgu nak test. Cikgu nak test Cikgu nak test. Okey, baik. Okey, katalah cikgu dah bahagi. Cikgu dapat nombor macam gini. Okey, Assalamualaikum Awatif. Okey, murid-murid, kita ada kawan kita baru masuk, nama dia Awatif. Awatif sekarang ni berada di Kedah, betul? Di Langgar Kedah. Okey, dia sekolah di Kedah lah. Okey, dia baru masuk malam tadi. Selamat datang. Okey, Awatif, cikgu dah start kelas dah hampir lebih kurang 40 minit lah. Jadi nanti Awatif tengok balik video yang kita belajar ni. Okey, tengok daripada mula Awatif dengan siapa ni baru masuk ni? Nonoi Muaz Ayun ni siapa? Boleh cikgu tahu siapa? Boleh hidupkan mic? Nonoi Muaz Ayun ni siapa? Boleh respon? Okay, kita ada Awatif Oh, Awatif left. Okey, baik, tak apa. Siapa ni Nonoi Muaz Ayun ni? Boleh cikgu tahu? Hello? Syazwan, Aisyah ada lagi? Masih ada? Ada. Ada. Okey, ada. Okey, Okey, siapa ni? Boleh cikgu tahu siapa? Okey, selamat datang. Okey, baik. Bagi murid yang baru masuk, akan kena tengok video daripada awal kena tengok video daripada awal, nanti cikgu akan hantar link supaya lebih faham. Okey, baik. Kita sambung bagi Syazwan dan Aisyah. Okey, ini contohlah kita dapat tadi, kalau kita dah bahagi kita dapat nombor macam ni. Nampak ni tak? 37,990.673451. Nampak tak Aisyah? Nampak tak Syazwan? Nampak. Okey, cikgu nak bundarkan nombor ni kepada bunda. Cikgu nak bundar satu tempat perpuluhan. Apa dia? Satu tempat perpuluhan. Cikgu nak bundar. Okey, kena salin baliklah nombor dia. 37,990.67345. Okey, cikgu nak tanya Aisyah, kalau satu tempat perpuluhan, kita nak bundarkan nombor berapa dalam nombor ni? 6. Ya, tahniah. Maksudnya Aisyah faham. Macam mana nak bundar? Kita akan guna teknik Q petir ke babo. Q petir ke babo. Nama dia ni. Daripada dulu cikgu Saimi guna. Tak tahulah Syazwan masih ingat tak Q petir ke babo ni. Q kan nombor yang kita nak bundar, petirkan nombor belakang dia. Baik, kita tengok nombor yang kena petir ni, nombor 7. Kalau nombor 7 ni tambah 1 ke tambah sifar? Tambah 1. Tambah 1. Tambah 1 dekat atas nombor yang kita Q. Bila petir dia terbakar. Terbakar bukan dia saja, nombor yang belakang-belakang dia semua terbakar. Okey, so 6 tambah 1 dapat berapa? 7. Maka 7. yang depan salin sahaja. Boleh? Boleh. Jelas. Okey, baik. Yang nonoi tadi dah keluar juga Dah tak ada Dah terkeluar. Okey, tak apalah. Okey, baik. Ini contoh dia. Baik, cikgu gunakan nombor ni juga. Okey.
Tapi kali ni cikgu tadi kita bundar apa? Satu tempat perpuluhan kan? Okey, sekarang cikgu nak bundarkan dua tempat perpuluhan. Tempat perpuluhan. Sorry cikgu tulis kurang kemas sikit. Baik, kita salin balik nombornya 37,990.673,451. Baik Syazwan, kalau bundarkan kepada dua tempat perpuluhan, nombor mana yang cikgu kena bundarkan sekarang? Syazwan? Oh, Syazwan. Fauzan? Syazwan? Nombor 7 yang mana? Ada dua nombor 7 sini. 7 sebelah mana? 7 yang sebelah 9 ni ke 3 ke? 7 sebelah 6 dengan 3 ni? 7 yang belakang. Ya, bundarkan 7 yang belakang ni. Macam mana gunakan teknik Q petir ke babo? Q kan nombor 7, petir kan nombor belakang dia. Yang petir ni nombor berapa? 3 betul? Kalau 3 tambah 1 ke tambah sifar? Tambah sifar. Tambah sifar. Tambah Fa. tambah sifar. Yang belakang petir dia akan kena petir lah. Dia akan kena petir. Okey, baik. Yang petir tak payah tulis lagi, abaikan saja. 7 tambah sifar berapa? 7. 7. Depan dia ada tambah apa-apa? Tak ada. Salin saja. Okey, Aisyah, Sazwan, boleh faham? Bundar Boleh. satu tempat perpuluhan. Bundar Boleh. dua tempat perpuluhan. Okey, alright. Kalau boleh faham, Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, cikgu rasa itu saja kelas kita pagi ni. Okey, tapi cikgu nak awak semua sila buka buku teks muka surat 5. Dah. Dah. Dah buka muka surat 5. Dah. Okey, buka muka surat 5. Okey, baik. Buka muka surat 5. Okey. Latih diri tu, tulis hari dengan tarikh hari ni hari apa? Hari ni hari raya betul? Hari ni hari Khamis. Berapa hari bulan hari ni? 4 hari bulan 2. Baik, cikgu nak awak buat tu. Yang nombor 1 tu, kira jawapan menggunakan kalkulator. So, awak kena ambil kalkulator nanti. Awak kena cubalah kira guna kalkulator. Baik, soalan yang cikgu nak awak buat, gunakan kalkulator saja. Tak payah guna bentuk lazim. Okey, belajar tekan guna kalkulator. Tapi masih kena ingat konsep kuda batato. Aisyah dah faham konsep kuda batato? Dah. So nanti kena cek. Okey, kena gunakan konsep tu. Jangan main tekan saja. Baik. Soalan yang cikgu nak awak buat. Okey. Dadu. Satu dadu. Satu ego jadu. Soalan 1, dadu. I emak, F Filipina. 3 soalan. Jelas? Jelas. Okey, soalan nombor 2. Selesaikan menggunakan kalkulator. Bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan. Dah belajar belum bundar kepada dua tempat perpuluhan tadi? Dah. Dah. Sekarang masa untuk awak uji diri awak. Okey, sebab dah belajar tadi, uji diri awak. Okey, nombor 2 tu ayam. Cukup, ayam saja. Okey, 2 ayam. Jelas? Jelas. Okey, Awatif onkan mic Awatif. Hello Awatif. Awatif Aini onkan mic. Okey, Assalamualaikum, apa khabar? Hello. Mana gambar awak? Tak ada gambar awak pun. Okey, sihat Awatif Lama tak jumpa. Baik Awatif. Kita dah habis belajar. Okey, kita dah habis belajar, tapi jangan risau. Bagi Awatif yang baru masuk dan murid-murid yang tak dapat join kelas pagi ni, dalam masa setengah jam atau 1 jam nanti selepas video siap proses Google akan masuk kat drive, cikgu akan hantar link. Okey, awak boleh tengok balik video tu. Kalau awak gunakan Gmail MOE awak yang ada macam Awatif ni, keluar MOE kat belakang dia, awak boleh tengok terus. Okey, kalau awak gunakan Gmail ibu ayah atau Gmail awak personal punya pun boleh tengok, tapi awak kena klik request access. Okey, nanti cikgu akan approve.
Kalau cikgu tengok itu email daripada anak murid cikgu, personal yang cikgu kenal, cikgu akan approve. Awak boleh tengoklah video tu balik daripada awal sampai sekarang ni. Baik. Kalau awak tengok video tu daripada awal, insya-Allah semoga boleh membantu apa yang cikgu dah jelaskan yang dah belajar daripada pagi tadi. Topik pertama, subtopik pertama dalam tahun 6 buku teks matematik. Okey, iaitu melibatkan penggunaan kalkulator, membundar satu tempat perpuluhan dan membundar dua tempat perpuluhan. Baik, itu saja termasuk dengan kerja sekolah, cikgu dah bagi terangkan. Jadi murid-murid SK Belemang yang tak dapat join yang akan tengok link ni, kalau tengoklah, cikgu harap tengoklah murid yang tak dapat join tu, buatlah kerja sekolah berpandukan apa yang cikgu ajar. Okey, kerana cikgu takkan ulang semula apa yang 3 tak payah. 2A saja. Bagi cikgu harap murid-murid yang tak dapat join tu harapan besarlah tonton video ni, okey, dan buatlah kerja sekolah yang cikgu bagi tadi. Okey, itu saja. Ada apa-apa nak tanya murid-murid? Sazwan, Aisyah, Awatif, ada apa-apa nak tanya? Tak Tak ada. ada. Jelas apa kita belajar tadi? Jelas. Jelas. Okey, itu saja. Buat dalam buku teks, buku tulis mat 1. Sazwan, nombor tulis cantik-cantik, tulisan jaga elok-elok. Okey, tulis kemas-kemas. Itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye.